Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi kita sambung lagi subtopik di dalam tajuk sistem persamaan linear dan tiga pemboleh ubah, yang mana ini adalah subtopik yang terakhir. Okey, dalam subtopik besar kita tu, bukan dalam bab 3 dalam bab 3 panjang lagi perjalanan dia. Cuma ini adalah subtopik yang terakhir untuk persamaan linear dalam tiga pemboleh ubah. Okey. So sebelum ni kita dah belajar macam mana kaedahnya untuk kita selesaikan persamaan linear berkenaan. Okey, bila ada tiga pemboleh ubah, macam mana kita nak cari setiap satu pemboleh ubah? Macam mana kita nak cari nilai untuk X? Macam mana kita nak cari nilai untuk Y? Macam mana kita nak cari nilai untuk Z? Okey, tapi untuk hari ni kita akan apply pula kaedah yang kita dah belajar tu dalam real life situation. Kita nak selesaikan masalah yang berkaitan dengan kita punya situasi seharian, tetapi kita boleh guna pakai kaedah yang kita dah belajar setakat ni. Okey? Lebih panjang pun tak guna kan, buat habis duration video je. So kita terus proceed pada latih diri 3.3. Awak boleh rujuk buku teks KSSM tingkatan 4 muka surat 77. Okey, jadi pada latih diri 3.3 ni dia ada 3 soalan. Dan cikgu akan buat perbincangan setiap soalan. Cikgu akan ajar awak cara untuk awak ekstrak maklumat, gunakan maklumat yang ada untuk membina persamaan. Kemudian berdasarkan persamaan yang ada, kita akan keluarkan nilai untuk setiap satu pemboleh ubah. Okey, dapat ya? Jadi itu apa yang kita akan buat hari ni. So kita tengok soalan yang pertama. Dia kata, okey, Patricia telah melabur sebanyak RM24,500 dalam 3 amanah saham. Jadi clue ni di sini, okey, 3 amanah saham bermaksud ada 3 pemboleh ubah lah nanti. Okey, kemudian dia membahagi wang itu kepada 3 akaun amanah saham yang berbeza, P, Q dan R. Okey, maksudnya dah dapat dah ni pemboleh ubah kita. Automatik dia dah bagi PQR. So kita akan terus pakai saja PQR sebagai pemboleh ubah. Jadi berdasarkan dua ayat ini, sebenarnya kita dah dapat keluarkan satu persamaan linear. Patricia melabur RM24,500 dalam 3 amanah saham. Apa maksudnya? Apabila kita tambahkan P, okey, 3 amanah saham tu adalah PQR. Apabila kita tambahkan P, Q dan R, jumlah keseluruhannya kita akan dapat 24,500. Jadi itu persamaan kita yang pertama. So kita note down kat sini. Okey, kita jot down kat sini. P tambah Q tambah R, kita akan dapat 24,500. Okey, tak perlu tulis RM, nanti panjang sangat. Okey, RM tu kita tinggalkan, kita tulis di bahagian kesimpulan nanti. Jadi ini adalah persamaan kita yang pertama. Okey, so awak tandakan nombor 1. Okey, jom kita baca lagi. Pada akhir tahun dia telah mendapat keuntungan sebanyak 1,300. Jadi kita akan ada sama dengan 1,300 pula lepas ni. Faedah tahunan bagi setiap akaun masing-masing ialah 4%, 5.5% dan 6%. Maksudnya 4% daripada P, kalau kita tambahkan dengan 5.5% daripada Q dan 6% daripada R, kita akan dapat total 1,300 dia punya keuntungan. So dah ada dah persamaan serentak kita yang yang kedua. Bukan persamaan serentak, persamaan linear. Kita tak belajar lagi persamaan serentak. Okey, so kita nak tukarkan sekarang 4% ni, kita tukarkan dalam bentuk perpuluhan. Okey, kita tukar dalam bentuk perpuluhan. Kita ada 4%, maksudnya 4 tukarkan dengan 100, kemudian tukar kepada desimal, kita ada 0.04. Kenapa cikgu tukar kepada perpuluhan? Sebab kalau ikut cikgu ada satu masalah. Bila cikgu nampak banyak sangat pecahan, cikgu rasa benda tu susah. Secara psikologi je. Awak cikgu tak tahulah. Okey, bagi cikgu lebih mudah kita buat dalam bentuk perpuluhan, tapi dengan syarat ya, dengan syarat perpuluhan kita bukan jenis perpuluhan yang panjang tu. Macam nilai pi tu, yang 3.142 bla 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 bla, banyak lagi nilai kat belakang dia. Itu tak boleh lah. Jangan pakai macam tu. Kalau kita dapat yang macam tu, kita akan lebih preferable untuk guna pecahan.
Okey, kita ambil yang paling termudah. Arti kata lain. Okey, so 0.04 ni adalah untuk P. Okey, so kita tulis 0.04 P. Okey, tambah 5.5. Okey, 5.5 per 100. Allahu Akbar. 5.5 per 100. Desimal dia adalah 0.055 Q. Okey, tambahkan dengan 6%. 6 per 100. Allah. 6 per 100. 0.06. So 0.06 R. Sama dengan berapa tadi? 1300. 1300. Okey, ini adalah persamaan kita yang kedua. Okey, persamaan yang kedua. Okey, next baca lagi. Jumlah wang dalam akaun P adalah 4 kali ganda jumlah wang dalam akaun Q. P 4 kali ganda Q. Maksudnya kalau nak cari P, nilai Q awak akan darabkan dengan 4. Betul tak? So keluarlah kita punya persamaan yang ketiga. Okay, nak cari P. P sama dengan 4 kali ganda jumlah Q. So 4Q. Dah ada 3 ni. Kita punya persamaan linear. Okay, so ni yang ketiga. Numberingkan dia. Soalannya, berapakah jumlah wang yang telah dilaburkan dalam setiap akaun amanah saham itu? So dia nak nilai untuk PQR. Jadi kita dah ada persamaan linear dengan 3 pemboleh ubah. Sekarang kita akan selesaikan. Okey, untuk soalan yang macam ni, dia tak restrict. Maksudnya awak tak perlu nak guna satu kaedah saja. Okey, dia tak tetapkan pun. Awak kena guna kaedah penghapusan ke, awak kena guna kaedah penggantian ke, suka hati awak je. Okey, yang penting awak dapat jawapan kat ujung sekali. Kreatif lah kan. Okey. So kita nak buat macam mana? First kita akan perhatikan setiap satu persamaan. Persamaan kita yang pertama tadi, P tambah Q tambah R 24,500. Okay, persamaan kita yang kedua, 0.04 P tambah 0.055 Q tambah 0.06 R, kita dapat 1,300. Persamaan yang ketiga, P sama dengan 4Q. So daripada ketiga-tiga persamaan ni, persamaan yang paling mudah adalah persamaan yang ketiga. Betul? Sebab dah ada 2 sahaja pemboleh ubah. Jadi kat sini dah shortcut. Awak tak perlu hapus, awak tak perlu ganti. Awak dah memang dapat dalam keadaan 2 pemboleh ubah. Okey, so bila dah ada 2 pemboleh ubah, dah berasingan pula tu, P di kiri, Q di kanan. So kita boleh terus pakai gantikan ke dalam mana-mana satu persamaan. Okey, so kita ganti. Kita nak ganti 3 dalam, kita ganti kat dalam 1. 1 tu nampak macam simple je kan. Okey, so kita ganti kat dalam 1. Gantikan 3 ke dalam 1. Okey, gantikan 3 ke dalam 1. Jadi 3 adalah nilai untuk P, 1 adalah PQ tambah R sama dengan 24,500. So P ni kita ganti dengan 4Q. Okey, 4Q. And then salin macam biasa yang selebihnya. Tambah Q tambah R sama dengan 24,500. Okey, 4Q tambah Q kita boleh selesaikan. 4Q tambah Q. Okey, yang ni boleh selesaikan. 4Q tambah Q kita akan dapat 5Q. Okey, kemudian tambah R sama dengan 24,500. Kita dah ada 2 pemboleh ubah. Maksudnya kita mesti asingkan kedua-dua pemboleh ubah ni. Satu duduk kiri, satu duduk kanan. Okey, jadi kita refer pada kawan dia yang sama-sama 2 pemboleh ubah. P duduk kiri, Q duduk kanan. Yang ini pun ada Q. Jadi Q yang ini pun kita hantar ke kanan. Okey, biar dia sama tempatnya, kita hantar dia ke kanan. Jadi sekarang kita akan ada persamaan dalam bentuk R sama dengan 24,500 tolak 5Q. Dah siap persamaan yang baru. Kita numberkan persamaan kita ni sebagai persamaan yang keempat. Okey. Okey, kita dah ada persamaan nombor 3, P dalam sebutan Q. Kemudian kita ada persamaan nombor 4, R dalam sebutan Q. Jadi kedua-dua persamaan ni sekarang kita dah boleh masuk ke dalam persamaan yang kedua. Kalau kita ganti nanti, kita akan dapat satu saja pemboleh ubah di persamaan yang kedua ni, iaitu pemboleh ubah Q. Okey, kita ganti.
gantikan 3 dan 4 ke dalam 2. Jadi kita ganti 0.04 kita salin dulu daripada kiri. 0.04, kemudian P kita berapa tadi? 4Q. So dalam kurungan 4Q tambah, sambung salin 0.055Q. Ada tak Q? Tak ada. Q, and then tambah, sambung salin 0.06 R kita ada. R sama dengan 24,500 tolak 5Q. Jadi dalam kurungan 24,500 tolak 5Q. Okey, dah siap. R sama dengan 1300. Okey, dah siap. Kita dah masukkan. Sekarang kita mesti kembangkan. So 0.04 darabkan dalam kurungan. Ini dah settle. Okey, 0.06. Yang ni ada 2 Ada 2. Jadi mula-mula darabkan dengan 24,500. Kemudian darabkan juga dengan negatif 5Q. Okey, jom kita buat. 0.04 darab 4. 0.04 darab 4. Kita dapat dalam perpuluhan 0.16. Jangan lupa Q. Tambah, okey, ini sama je. Salin je semula. Q tambah, okey, yang ni pula 0.06 darab 24,500 bersamaan 1470. Okey, kemudian 0.06 darabkan pula dengan negatif 5. Kita akan dapat negatif 0.3. Negatif 0.3 ada Q sebab ni 5Q. Okey, so sama dengan 1,300. Okey, step yang seterusnya, selesaikan pemboleh ubah yang sama. Nombor bulat bawa pergi kanan. So kita ada nombor bulat. Okey, kita punya pemboleh ubah yang sama adalah 0.16Q, 0.055Q dengan negatif 0.3Q. Negatif kena ambil sekali. Kemudian nombor bulat bawa pergi kanan. Okey, yang kita bulat ni kita selesaikan. 0.16 tambah 0.055 tolak sebab dia negatif 0.3. Kita akan dapat negatif 0.08. Negatif 0.085Q sama dengan 1,300 salin semula. 1470 ni bawa pergi kanan kan. So dia akan jadi negatif 1470. Okey, jadi kita selesaikan ini. 1300 tolak 1470. Kita dapat negatif 170. Okey, negatif 0.085Q sama dengan salin negatif 170. Okey, macam ni kita dapatkan Q saja. Yang sebelah sini negatif 0.085 ni bawa ke kanan. Bila bawa ke kanan, kalau yang ini darab bawa ke kanan, dia jadi bahagi. Okey, jadi sekarang Q sama dengan negatif 170 bahagi negatif 0.085. Okey, so negatif 170 bahagi negatif 0.085. Awak akan dapat jawapan dia 2,000. So terus dapat jawapan untuk Q 2,000. Okey, siap untuk Q. Bila kita dah dapat Q, okey, Q ni jawapannya 2,000. Kalau awak perhatikan, bila kita dah dapat Q, kita boleh terus dapat P dan juga R. Dengan cara kita gantikanlah Q. Kita gantikan 2,000 dekat sini, kita dapat P. Kita gantikan 2,000 dekat sini, kita akan dapat R. Okey, jadi sambung. Gantikan. Okey, gantikan Q sama dengan 2,000. Okey, ke dalam mana? Kita ganti dalam 3 dulu. Okey, ke dalam 3. So 3 tu adalah P sama dengan 4Q. Okey, jadi P sama dengan 4. Okey, Q kita dah ada 2,000. So gantilah dengan 2,000. Jadi berapa nilai P? Kita dapat P nilainya 8,000. Okey, P kita dapat 8,000. Okey, next lagi
Kita dapat P, kita dapat Q. Sekarang kita boleh dapatkan R. Okey, masukkan saja nilai Q juga di dalam persamaan R ni. Okey. Last sekali. Buat kat sebelah lah, macam tak muat je. Okey, cuk garis sikit. Nanti waktu exam, buatlah kemas-kemas. Bila awak kemas-kemas, Allahu Akbar. Bila awak kemas-kemas, awak menyenangkan hati pemeriksa untuk tanda kertas awak. Okey, kan? Okay. Tapi kemas-kemas tu buatlah cepat-cepat ya. Cikgu ni buat lambat-lambat sebab nak rekod video, nak ajar awak. So dia lambatlah sikit. Kalau tidak, cikgu buat laju juga ni. Sekejap je boleh siap. Okey, seterusnya gantikan Q sama dengan 2000. Okey, ke dalam. Okey, tadi nombor 3 kita dah ganti. Sekarang ke dalam nombor 4. Kita nak cek nilai R. So, ke dalam 4. Okey, jadi yang nombor 4 ni R sama dengan, salin, 24,500. Okey, tolak 5Q. Okey, 24,500 tolak 5Q kita adalah 2,000. Okey, tekanlah kalkulator. Okey, 24,500 tolak 5 dalam kurungan 2,000. Kita dapat 14,500. Jadi R kita adalah 14,500. Okey, dah siap? Dah siap ke? Belum. Mesti buat kesimpulan. Okey, kesimpulan adalah berdasarkan soalan. Kalau awak tengok soalan ni, awak tengok soalan ni, dia nak jumlah wang. Okey, bila jumlah wang maksudnya unit untuk kesimpulan kita adalah dalam bentuk RM. Jadi kesimpulannya, akaun P ada berapa nak akaun P? 8,000. So RM 8,000. Okey, akaun Q ada 2,000. So Q sama dengan RM 2,000. And then last sekali R. Okey, dalam akaun R ada 14,500. So RM 14,500. Okey, dah siap. Yang ni baru betul siap. Okey, jadi selesai soalan nombor 1. Okey, sekarang kita sambung dengan soalan nombor 2. Okey, dalam soalan nombor 2, dia cakap apa? Dia kata restoran Billy memesan 200 kuntum bunga. Jadi 200 ni akan jadi sama dengan 200 nanti. Sempena hari ibu, mereka memesan, dia dah bagi clue ni. Dia nak bagi clue ni. Apa pemboleh ubah kita? Bunga teluki yang berharga RM1.50 setiap satu, bunga mawar yang berharga RM5.75 setiap satu, dan bunga daisy yang berharga RM2.60 setiap satu. Jadi kita punya pemboleh ubah adalah bunga teluki, bunga mawar dan bunga daisy. Soalannya, adakah kita kena tulis dalam persamaan kita bunga teluki, bunga mawar, bunga daisy? Panjang now. Kena tulis ke? Tak perlu, awak gantikan. Okey, tapi sebelum awak gantikan tu, awak kena mention lah dulu. Okey, awak tulis macam ni. Bunga teluki. Okey, bunga teluki awak nak gantikan dengan X, pemboleh ubah X. Okey, kemudian awak ada bunga mawar. Okey, bunga mawar. Bunga mawar awak nak gantikan dengan pemboleh ubah Y. Okey, lepas tu awak ada bunga daisy. Bunga daisy pula awak nak gantikan dengan pemboleh ubah Z. Macam itulah. Okey. So awak gantikan setiap satu pemboleh ubah yang dia beri tu dengan simbol X, Y dan Z. Sebab kita familiar dengan X, Y dan Z ni. Okey, apa lagi maklumat dia bagi? Dia kata tadi dia pesan 200 kuntum bunga dan pemboleh ubah kita adalah bunga teluki, bunga mawar, bunga daisy. Maksudnya bila awak tambahkan setiap satu bunga ni, jumlah keseluruhan dia akan dapat 200 kuntum. Nampak tak kita punya persamaan linear yang pertama? Okey. X tambah Y tambah Z sama dengan 200. Itu persamaan linear kita yang pertama. Okey, seterusnya dia bagi tadi harga RM1.50. Okey, kita catat RM1.50.
50 sen. Lepas tu bunga mawar RM5.75 sen. Lepas tu dia bagi bunga daisy RM2.60 sen. Okey. Pesanan bagi bunga teluki adalah paling banyak. Paling banyak. Kenapa cikgu tak highlight ni? Sebab okey, ayat ni paling kurang jelas. Dia tak ada skala langsung. Paling banyak sebanyak berapa kali ganda? Kita tak tahu. So kita tak boleh masukkan dalam pemboleh ubah. Sebab tu cikgu tak highlight. Okey, anggaplah dia tak ada situ. Tapi nanti kita boleh check. Kita boleh check bila kita dapat jumlah untuk setiap satu bunga ni, kita boleh recheck. Betul tak dia kata bunga teluki ni paling banyak? Okey, next. Manakala bilangan bunga mawar yang dipesan adalah 20 kuntum kurang daripada bunga daisy. Maksudnya kalau awak nak kira bunga mawar, awak ambil bunga daisy, awak tolak 20 kuntum, dapatlah bunga mawar. So dah ada persamaan yang kedua. Bunga mawar dia punya simbol dia Y. Okey, pemboleh ubah dia Y. Jadi untuk cari Y, daisy Z kena tolakkan dengan 20. Baru awak dapat Y. Okey, so ini pemboleh ubah yang kedua. Okey, sambung. Jumlah harga bagi kesemua bunga yang dipesan ialah RM589.50. Maksudnya, setiap satu bunga ni bila harganya RM1.50, awak darab dengan berapa kuntum dia ambil teluki. RM5.75 darab dengan berapa kuntum dia ambil mawar. RM2.60 darab dengan berapa kuntum dia ambil daisy. Jumlah last kali loss. Jumlah cikgu nak sebut total dengan last, dia jadi loss. Okey, so jumlah yang terakhir adalah RM589.50. Okey, so itu persamaan kita yang ketiga. Cikgu transfer apa yang cikgu dah membebel tadi dalam bentuk persamaan. 1.50x, okey, RM1.50 darab berapa jumlah dia ambil bunga teluki, kita tambah dengan 5.75y tambah dengan 2.60z. Total kita akan dapat 589.50. Tu dia. Okey. So kita tanda sebagai persamaan yang ketiga. Soalannya, berapakah bilangan setiap jenis bunga yang dipesan? Jadi dia nak awak cari X berapa, Y berapa dan Z berapa. Okey, so kita dah ada 3 persamaan. Perhatikan persamaan ini. Persamaan kita yang pertama, X tambah Y tambah Z sama dengan 200. Persamaan yang kedua, Y sama dengan Z tolak 20. Persamaan yang ketiga, 1.50x tambah 5.75y tambah 2.60z sama dengan 589.50. Okey, jadi antara 3 persamaan ni, kalau awak perhatikan, persamaan yang kedua ni hanya ada 2 saja pemboleh ubah dan dah disusun. Y duduk belah kiri, Z duduk belah kanan. Jadi kita dah boleh terus guna persamaan yang kedua ni, masukkan ke dalam mana-mana persamaan. Awak nak masuk kat X, nak masuk kat X, awak nak masuk kat 1 ke ataupun awak nak masuk dekat 3. Okey, kita masukkan dekat 1. 3 kita simpan last. Okey, so kita gantikan nombor 2 tu dalam 1. Gantikan 2, okey, ke dalam 1. Jadi 2 adalah nilai untuk Y. Kita salin daripada kiri. X tambah Y. Okey, Y sekarang gantikan dengan Z tolak 20. Z tolak 20 tambah, okey, sambung. Z sama dengan 200. Okey, lepas tu kita boleh selesaikan. Kita boleh buka kita punya kotak. X, oleh sebab tambah, so kita salin sahaja apa yang di dalam kotak. Kalau depan ni negatif, kita kena ubah simbol dekat dalam kotak. Okey, so X tambah Z tolak 20 tambah Z sama dengan 200. Okey, pemboleh ubah yang sama kita selesaikan. Nombor bulat bawa pergi kanan. So negatif 20 adalah nombor bulat, bawa pergi kanan. Ambil sekali dengan negatif ya, jangan tinggalkan yang negatif tu. And then pemboleh ubah yang sama adalah Z dengan Z. Kita boleh selesaikan. Okey, X salin sebab X ni tak ada partner, so salin balik. Tambah Z tambah Z, 1 tambah 1, kita dapat 2. Jadi 2 Z sama dengan 200. Okey, negatif 20 bawa pergi kanan akan jadi positif
20. Okey, sambung. X tambah 2Z sama dengan 200 tambah 20, awak dapat 220. Okey, sekarang pemboleh ubah yang di sini adalah dua saja pemboleh ubah, makanya kita boleh asingkan. Satu duduk kiri, satu duduk kanan. Kita tengok geng dia. Geng dia pun ada dua pemboleh ubah. Siapa yang duduk belah kiri, siapa duduk belah kanan? Y duduk belah kiri, Z duduk belah kanan. So kita buat yang sama untuk yang ni. X duduk kiri, Z kekalkan dia dekat belah kanan. Jadi Z kita bawa ke kanan. Okey, kita akan dapat X sama dengan salin 220. 2Z bawa ke kanan akan jadi negatif 2Z. Okey, kita dah asingkan. Kita tandakan dia sebagai persamaan yang keempat. Okey, nak siap dah. Okey, jadi sekarang kalau awak perhatikan persamaan nombor 2 dengan nombor 4 ni, okey, kedua-duanya dalam sebutan Z. Y dalam sebutan Z, X pun dalam sebutan Z. So, awak boleh masukkan dua-dua persamaan ni ke dalam persamaan nombor 3. Bila awak masukkan, awak akan dapat semua Z. Okey. Jom kita buat. Gantikan. Okey, gantikan 2 dan 4. Okey, ke dalam ganti dalam 3. Okey, kita buat, kita salin balik kiri ke kanan. Kiri sekali 1.50. 1.50 X kita ada, X adalah 220 tolak 2Z. So, salin 220 tolak 2Z. Okey, sambung. Tambah 5.75. Okey, Y kita adalah Z tolak 20. So, tulis Z tolak 20. Gantikan. Tambah. Okey, dah tak ada dah Z, tak ada. So, salin je semua. 2.60 Z sama dengan 589.50. Okey, lepas tu kembangkan dulu. Okey, 1.50 boleh darab dengan 220. Kemudian 1.50 juga darab dengan negatif 2Z. Untuk ini 5.75 darab Z, 5.75 darab negatif 2. Okey, yang belah sini tak ada. Okey, kita pakai kalkulator. 1.50 darab 220 over 220, kita akan dapat 330 dekat sini. Okey, kemudian 1.5 darabkan dengan negatif 2, kita dapat negatif 3Z. Okey, tambah 5.75 darab Z, kita akan dapat 5.75Z. Okey, 5.75 darab negatif 20, kita dapat negatif 115. Okey, lepas tu salin aja. Tambah 2.60Z sama dengan 589.50. Okey, waktu menyalin, waktu tulis daripada apa awak kira kat kalkulator, transfer ke sini, please hati-hati. Kita tak nak ada careless mistake and then awak end up tak dapat jawapan yang betul, sedangkan jalan kerja awak dah betul. Okey, rugi kat awak lah, penat je. Okey, so kita sambung. Apa yang kita nak buat, pemboleh ubah kita kumpul. Kita kumpul untuk kita selesaikan. Nombor bulat bawa semua ke kanan. Okey, 330 nombor bulat bawa kanan. Negatif 3Z pemboleh ubah bulatkan. 5.75Z pemboleh ubah bulatkan. Negatif 115 nombor bulat bawa pergi kanan. 2.60Z pemboleh ubah bulatkan. Okey, selesaikan yang kita bulat-bulat dulu. Negatif negatif 3 tambah 5.75 tambah 2.6, kita dapat 5.35. So, tulis 5.35Z sama dengan, okey, kemudian kita akan ambil semua yang kita bawa pergi kanan. Mula-mula salin 589.50. Lepas tu apa kita bawa pergi kanan? 330 akan jadi negatif 330. 115 negatif akan jadi positif 115. Okey, selesaikan yang belah kanan. 589.5 tolak 330 tambah 115. Okey, awak akan dapat 374.50. So, 5.35Z sama dengan 374.50. Macam mana kita dapatkan Z saja? Kita akan bawa 5.35 ni ke
kanan. Maksudnya kita akan bahagikan dengan 374.50 ni. So Z sama dengan 374.50 bahagikan dengan 5.35. Tekanlah kalkulator. Okey, 374.5 bahagi 5.35. Kita dapat jawapan dia 70. So Z kita adalah 70. Okey, sama juga macam soalan nombor 1 tadi. Bila awak dah dapat Z, automatik awak boleh dapat X dengan Y. Okey, sebab Y ni gantikan je Z 70 dalam ni, awak dapat Y. X ni pula gantikan je Z dekat dalam ni, awak akan dapat Z. Awak akan dapat X. Okey, kita garis dulu. Dah tak muat dah. Kita garis. Okey. Lepas tu seterusnya kita akan gantikan Z sama dengan 70 ni. Masukkan dulu dalam persamaan nombor 2 untuk kita dapatkan Y. Okey, gantikan Z sama dengan 70. Okey, ke dalam. Okey, gantikan dalam 2. Ke dalam 2. Jadi 2 kita adalah Y sama dengan Z tolak 20. Z ganti dengan 70. So 70 tolak 20. Kita akan dapat berapa Y? Kita dapat 50. So Y kita adalah 50. Okey, Y 50. Siap. Okey, last sekali kita nak cari X pula. So kita akan gantikan Z ni ke dalam. X sama dengan 220 tolak 2Z. Okay, gantikan Z sama dengan 70. Okey, ke dalam nombor berapa persamaan ni? Nombor 4. So ke dalam 4. X sama dengan 220 tolak 2 Z gantikan 70. Okey, so dapatlah X. Tekanlah kalkulator. Okey, 220 tolak 2 dan kurungan 70. Kita dapat 80. So X kita adalah 80. Dah siap ke? Belum. Kena buat kesimpulan. So apa kesimpulan kita? Kesimpulan buat dalam X, Y, Z ke kita buat dalam nama bunga tu? Sebab dia nak bilangan setiap jenis bunga. So kita bagilah balik nama bunga. Okey, bunga teluki. Bunga teluki. Bunga teluki X. So nilai dia ada 80 untung. Bunga yang kedua bunga mawar. So bunga mawar. Bunga mawar sama dengan bunga mawar adalah Y. Y 50. 50. Okay, last sekali bunga daisy. Bunga daisy. Okey, bunga daisy Z. Okey, so Z 70. So bunga daisy adalah 70. Okey, barulah siap. Okey, inilah jawapan last untuk soalan nombor 2. Okay, last sekali kita nak discuss soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ni dia duduk dekat muka surat belakang dia. Tadi muka surat 77. Soalan nombor 3 ni duduk dekat muka surat 78. Jadi jangan perasan ada 2 je soalannya, ada 3 soalan. Okey, so soalan yang ketiga. Ramasamy ingin membeli beberapa batang pen, pensel dan buku nota. So ini kita punya pemoleh ubah. Pen, pensel, buku nota ada 3. Okey. Jadi tulis. Kita gantikan dengan X, Y dan Z. Pen kita ganti dengan X. Pensel kita ganti dengan Y. Buku nota kita ganti dengan Z. Kalau ada yang tanya soalan, cikgu boleh tak ganti? Awak belajar BM ke awak belajar mat? Awak belajar mat, ganti. Awak belajar BM, tulislah panjang-panjang. Okey? Dengar macam garang je kan? Tapi betul lah. Gantilah. Sebab bila mat, bila add mat, dia ada kaitan dengan X, Y dan Z. Kita buat dalam bentuk simbol. Kita tak nak ayat panjang-panjang ni. Okey? Okey, sambung. Dia mempunyai RM102 untuk dibelanjakan. Banyaknya duit dia. Dia ada RM102. Okey, dia nak beli 3 barang tu, dia ada RM102. Okey, lagi apa statementnya lagi? Kita belum boleh buat lagi
Sebab RM102 ni bukannya jumlah bilangan. So kita tak boleh buat X tambah Y tambah Z sama dengan 102. No. RM102 ni duit dia. Okey, duit dia. Kita akan guna RM102 ni, kita kaitkan dengan duit ni juga. Okey, harga sebatang pen ialah RM5. Jadi pen RM5. Sebatang pensel ialah RM3. So pensel RM3. Mahalnya pensel sebatang RM3. Dan sebuah buku nota ialah RM9. Dia beli jenis apa ni? Itulah orang kata. Dalam matematik ni, benda macam ni orang tak persoalkan, betul tak? Tapi kalau dalam real life, mahu kau tak laku kau jual ni. Okey. So, yang ni baru kita boleh buat persamaan. Dia nak guna RM102 kan? So, RM5 kita darabkan dengan berapa pen yang dia nak beli. RM3 darabkan dengan berapa pensel yang dia nak beli. Dan RM9 darabkan dengan berapa buku nota yang nak beli. Totalnya adalah 102. So kita dah boleh come out dengan persamaan kita. Okey, 5x. Okey, RM5 darab dengan berapa jumlah pen. Tambahkan dengan 3y. Tambahkan dengan 9z. Sama dengan duit dia RM102. Okey, ini persamaan yang pertama. Samaan 1. Okey. Lepas tu Ramasamy ingin menggunakan jumlah wang yang sama bagi pembelian pembelian pen dan pensel. Maksudnya, kalau contoh pensel tu dia bayar RM10, pen pun dia nak beli RM10. Macam tu. Okey. So, pen kita punya harga RM5. So, 5 darabkan dengan X, jumlah dia mesti sama dengan 3 darabkan dengan Y. Itu maksud dekat situ. So, kita dah boleh keluar persamaan yang kedua. Okey, 5x sama dengan 3y. Ini persamaan kita yang kedua. Okey, baca lagi. Jumlah pen dan pensel yang dibeli juga perlu dalam bilangan yang sama dengan buku nota. Ini bukan perbelanjaan, bukan jumlah wang. Ini bilangan pula. Maksudnya X tambah Y. Okey, berapa X, berapa pen, berapa Y, berapa pensel bila dia beli. Jumlah dia sama dengan berapa bilangan buku nota. Mesti sama. Okey, kalau pen tambah pensel dapat 10 batang total, buku nota mesti ada 10 juga. Okey, itu maksud dia lah. Jadi kita transfer sekarang dalam persamaan. X tambah Y sama dengan Z. Okey, bilangan pen tambah dengan bilangan pensel mesti sama dengan bilangan buku nota. So ini adalah persamaan yang ketiga. Okey, berapakah bilangan setiap item yang dibeli? Dia suruh awak cari bilangan setiap item. Maksudnya kena last kali pen berapa batang, pensel berapa batang, buku nota berapa buah. Itu maksud dia. Okey, tulis satu sistem persamaan untuk menyelesaikan masalah ini. So kita dah tulis. Kita tulis. Sekarang kita nak selesaikan lah. Okey, so kita perhatikan persamaan kita. Persamaan yang pertama adalah 5x tambah 3y tambah 9z sama dengan 102. Persamaan yang kedua, 5x sama dengan 3y. Persamaan yang ketiga, x tambah y sama dengan z. Okey, kita ada 3 dah persamaan ni. Okey, jadi sekarang kita perhatikan persamaan ni. Cari mana yang dah selesai dalam keadaan 2 pemboleh ubah. So, kita ada persamaan nombor 2. 5x dengan 3y saja. Dah dalam 2 pemboleh ubah ni. Okey, so kita tak boleh terus guna tau. Sebab apa? Sebab sini 5x, sini 3y. Macam mana kau nak guna? Kita mesti jadikan dia sama ada x sahaja ataupun y sahaja. Kita buatlah mana-mana satu. Nak buat yang mana? Okay. Yang pastinya ayat dia adalah kita kena susun semula. Okey, susun semula. Kalau dalam buku teks dia guna perkataan ubah. Okey, susun semula 2. So, kita nak susun balik persamaan nombor 2. Persamaan nombor 2 adalah 5x sama dengan 3y. Kalau awak nak tinggalkan y saja, 3 bawa pergi sebelah. Dia akan jadi 5/3x. Kalau awak nak x sahaja, 5 kena bawa pergi sebelah. Dia akan jadi 3/5y. So, kita ambil lah. Kita kekalkan je lah x ni kat kiri. 5 ni kita bawa pergi sebelah. Okey, dia akan jadi x sama dengan 3/5 y ataupun 3y/5, benda yang sama. Okey, so ini adalah persamaan yang
4? Bukan. Ini masih lagi persamaan yang kedua, cuma kita dah ubah dia. Okey. Tak nak lah, cikgu namakan persamaan yang keempat lah, kan keliru pula masa nak ambil-ambil. Sekejap Okey. Kita namakan dia sebagai persamaan yang keempat. Nak tutup pula. Okey, so ni persamaan yang keempat. Okey, so kita akan pakai yang keempat. Kita tak boleh pakai dua dua tak susun. Kita pakai yang keempat, kita masukkan dalam yang ketiga. Ketiga ni nampak macam paling simple, so kita masukkan yang ketiga. Jadi ganti. Okey, gantikan 4 ke dalam 3. Okey, gantikan 4 ke dalam 3. So 4 kita adalah untuk X. Kita salin yang 3 dulu. Oh 3, mula-mula dah X dah. So salinlah balik. 3/5Y. Okey, tambah Y sama dengan Z. Okey, 3/5Y. Okey, 3/5Y sama dengan Z kan? Okey. So 3/5Y tambah Y ni kita boleh selesaikan. 3/5 tambah Y. Y ni nilai dia 1. So 3/5 tambah 1, kita dapat 8/5Y. 8/5Y sama dengan Z. Okey. So awak parti awak tengok X, Z. Kedua-duanya pemolek ubah Y. Nak lagi cantik, kita terbalikkan, kita swapkan dia. Z duduk sini. Okey, 8/5Y ni duduk sini. Yang ni tak berlaku perubahan simbol sebab kita swap positif dengan positif. Kalau kita swap negatif dengan negatif pun tak akan ada perubahan simbol. Okey, tetapi kalau sebelah ni negatif, sebelah ni positif, kita swap dia jadi berubah lah. Okey. So X sama dengan 8/5Y. Okey. So ini adalah persamaan yang kelima. So perhatikan persamaan yang keempat dengan yang kelima, kedua-duanya dalam sebutan Y. So bila kita masukkan 4 dengan 5 ni ke dalam 1, semua kita akan dapat Y nanti. So jom kita ganti. Muat tak rasa-rasa, macam dah tak muat je. So kita buat garisan. Okey, kita buat satu garisan. Dan kita ganti Okey, gantikan 4 dan 5. Okey, 4 dan 5 ke dalam, okey, kita ganti ke dalam nombor 1. So ke dalam 1. Salin balik kiri ke kanan. So kiri sekali 5. X, ada tak X antara yang kita ganti? Oh ada X, 3/5Y. So 3/5Y. Kemudian apa lagi? Tambah 3Y. Okey, Y tak ada. Tambah 9 Z sini 8/5Y. 8/5Y. Okey, lepas tu sama dengan 102. Okey, jadi yang ni kita boleh kembangkan. Okey, kita boleh kembangkan. Maksudnya kita darablah 5 darabkan dengan 3/5. Allah, sebut 5 tekan 3. 5 darab 3/5, awak akan dapat jawapan dia 3. So sini adalah 3Y. Okey, nak kembangkan kembangkan. Okey, tambah sini pun 3Y. Okey, untuk yang ni 9 darabkan dengan 8/5, awak dapat 72/5. Okey, tambah 14.4 pula, dah lain macam ni kan. Okey, boleh je kalau nak pakai 14.4 ni, tak ada masalah. Ikut awak lah. Sebab 14.4 ni pun dalam bentuk desimal yang mudah. So kita dah pakai. Kita pakai ni. Itu cikgu buat pecahan kan. Cikgu pun nak try ni. Okey, jom kita try. 14.4 Y sama dengan 102. Okey, kalau perhatikan semua ni Y. Kan? So tambah je lah semua. 3 tambah 3 tambah 14.4. Kita dapat 20.4. 20.4 Y sama dengan 102. Macam ni kita nak dapatkan Y saja. 20.4 ni kena bawa pergi ke kanan. Bila bawa pergi ke kanan, dia akan jadi bahagi. So Y sama dengan 102 bahagi
20.4. Okey, so 102 bahagi 20.4, awak dapat jawapan dia 5. Jadi nilai Y adalah 5. Okey, buat dalam macam ni. Okey. Bila Y sama dengan 5, maksudnya awak boleh guna nilai Y ni untuk cari X. Okey, ganti je Y kat sini dengan Z, ganti je Y kat sini. Terus dapat. Okey. So kita buatlah. Gantikan Y sama dengan 5. Okey, ke dalam, ganti kat dalam apa? Kita ganti dalam nombor 4 dulu. Dalam 4. So 4 ni X sama dengan 3/5Y. So X sama dengan 3/5. Y kita ganti dengan 5. Maksudnya 3/5 darab 5. Okey, so tekanlah kalkulator. 3/5 darab 5, awak dapat 3. Jadi X sama dengan 3. Okey, X sama dengan 3. Okey, lagi, tak habis lagi. Okey, kemudian kita gantikan pula Y sama dengan 5 ni, kita gantikan kat dalam nombor 5 untuk kita cari Z. Okey, gantikan Y sama dengan 5 ke dalam 5. Okey, 5 kat sini. Okey, so Z sama dengan 8/5 Y. Okey, so 8/5 darabkan dengan Y. Y kita 5. So darablah dengan 5. Okey, berapa nilai Z yang kita dapat? Sebenarnya cikgu boleh potong-potong je ni. Tapi sebab cikgu nak tunjuk bila pakai kalkulator. Okey, kan kalau cikgu tunjuk macam mana nak potong, pening pula. Kita pakai je lah kalkulator. Kita ada teknologi, pakai je. Okey, tapi siapa yang dah reti potong-potong, dia boleh potong sebenarnya. Okey, macam sini kan, 3/5 darabkan dengan 5. So bila penyebut sama dengan kita nak darab ni, kita potong je penyebut dengan pendarab ni, dapat jawapan dia 3. Sama juga yang ni. Okey, bila pengangka pendarab, penyebut kita ni sama dengan kita punya yang pendarab ni, so potong-potong kita dapat jawapan dia 8. Macam tu. Okey, nak tekan kalkulator pun boleh, nak main potong-potong pun boleh. So dah siap X, Y dengan Z. So apa jawapan last dia? Dia belum jawapan last. Kan cikgu selalu mention kita kena buat kesimpulan. Jadi apa kesimpulan kita? Masuk tak dalam frame? Masuk. Okey. So X kita adalah pen. Ganti dengan pen. Pen sama dengan 3. Y kita pensel 5. So gantikan dengan pensel. Pensel sama dengan 5. And then buku nota. Buku nota Z 8. So buku nota sama dengan 8. Okey. So itu saja. Ini dah siap dah. Okey, jadi lepas ni untuk topik yang berikutnya, awak akan tengok persamaan serentak tau. Persamaan serentak ni tajuk dalam KBSM, dia implement dalam tajuk KSSM juga. Dan persamaan serentak ni dia simple sebab 2 je persamaan. 2 je persamaan. Dan cikgu tak pasti untuk awak dikekalkan ke tidak 3 pun boleh ubah. Sekejap cikgu tengok awak punya persamaan serentak. Untuk persamaan serentak, so samalah macam KBSM, 2 saja pun boleh ubah, X dan Y, dan hanya ada 2 saja persamaan. Senang tu tak? Senang. Okey, so dia lagi senang sebenarnya daripada sistem persamaan 3 pun boleh ubah ni. Tapi glad lah sebab awak belajar benda ni kan. So awak belajar yang susah, kemudian awak belajar yang senang. So macam hidup jugalah, kita nak senang, kita akan susah dulu. Betul tak? Okey, so nanti kita akan belajar tentang persamaan serentak tu melibatkan linear. Linear maksudnya macam ni, dan juga yang tak linear. Dia ada tak linear. So awak akan jumpa balik dengan persamaan kuadratik. Okey. So itu saja untuk kelas kita hari ini. Terima kasih.